Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita bertemu lagi di Ramadan yang ke-22. Kita di bahagian meteorologi di bahagian akhir. Seperti biasa kalau kita follow sesi Ramadan hari pertama, ini Ramadan yang pertama. Habis dia satu bab, saya akan buat total alignment dengan tips menulis bab. Macam hari ini, dia adalah tip menulis bab metodologi. Okey. Okey. Dekat sini ada yang saya tunjukkan satu visual berkaitan total alignment dan juga tip bab metodologi. Okey, jadi seperti mana yang saya jelaskan sebelum ni, jadi bab metodologi itu perlu tepat dan alignment dengan bahagian analisis perbincangan sumbangan penyelidikan. Okey, sebelum tu kita tahu kehadiran ataupun penulisan dalam metodologi itu sangat bergantung dan juga dibekalkan maklumat seperti mana yang dibincangkan secara empirical dekat literature review. Jadi bila kupasan merujuk pada kajian lepas dalam konteks penyelidikan, iaitu dipanggil sebagai empirical, yang ada method analisis result dia punya dapatan dan juga sumbangan itu diambil untuk dibekalkan dalam penulisan dan juga menjadi direction di dalam bahagian metodologi, bermula pada design, kemudian dari segi keperluan metodologi, dari segi kita punya andaian-andaian metodologi dan juga analisis, sehingga kita strategize pengumpulan data dan kita akan beritahulah flow daripada start to end, daripada mula sampai habis. Jadi metodologi ini pula, tadi literature review dah pass button dekat metodologi. Jadi dah jadi tugas mudah dekat analisis. Tadi dalam metodologi pun dah cerita andaian ataupun assumption dalam analisis. Jadi dah tahu dah bila dah dapat data macam mana nak analisis. Jadi kehadiran bab metodologi ni dia membekalkan pula maklumat yang sangat baik dan secara berstruktur kepada analisis dan juga nanti dekat bahagian bab perbincangan, sumbangan dan juga kesimpulan penyelidikan. Jadi di sini perkongsian kita nak tunjukkan alignment. Lagi sekali dalam bab 3, alignment besar. Kita pun dah habis kemarin outline bab 3, kita ada sampai 3.11, 11 item dalam metodologi. Saya rangkum kat sini ada lagi 5. Saya pecahkan jadi 5 perkara besar. Yang pertama adalah reka bentuk, yang kedua adalah populasi persamplan, yang ketiga instrumen dan juga strategi, kesahan dan kepercayaan analisis kajian rintis. Jadi ini adalah bahagian yang ada dalam bahagian metodologi yang harus kita kupas betul-betul untuk bahagian ini. Okey, yang bahagian pertama adalah reka bentuk. Okey, reka bentuk. Jadi reka bentuk, contoh yang kita refer kepada perkongsian yang pertama iaitu elemen dalam research design. Saya ada sebut 6 perkara iaitu falsafah pendekatan, pilihan metodologi, strategi penyelidikan, masa dan juga teknik dalam penyelidikan. Jadi kita ada dimulakan perkara yang penting kat sini, tips nak bagi dalam metodologi. Nombor 1 asas kena ada adalah research design. Okey, kedua adalah bila kita nak tentukan kita punya setting ataupun skop kajian itu, kita boleh juga merujuk kepada konteks populasi. Lepas kita identify setting dan skop tu, kita terus boleh measure kita punya kajian perlukan persamplan atau tidak. Kebanyakan kajian dalam kuantitatif biasanya melibatkan persamplan. Okey, sama ada pakai probability sampling atau non-probability sampling. Okey, kita ada persamplan frame, persamplan dari konteks size, dari segi teknik persamplan. Teknik persamplan pecah pada 2 pula, secara rawak dan bukan rawak. Secara rawak yang tu apa? Stratified, mudah, systematic, cluster. Yang bukan rawak kita ada purposive, convenience, quota, kita ada volunteer, kita ada snowball. Okey. Kemudian perkara tersebut bila saya pindah daripada reka bentuk kepada populasi, di situ berlaku alignment. Saya tambah dalam bab 3 ni, satu lagi perkataan yang kena ada adalah ketepatan. Accurate. Jadi alignment dan accurate. Kita tak nak buat silap. Metodologi tak boleh buat silap. Bila method salah nanti analisis akan jadi salah juga. Okay, seterusnya adalah instrumen. Pembangunan instrumen. Sama ada pembangunan instrumen soal sidik, pembangunan instrumen untuk soalan interview, pembangunan instrumen untuk senarai semak, untuk buat observation. Jadi kita kena ada satu dekat bab 3 tu, pembangunan instrumen. Itu nombor 1. Kemudian saya pair dia instrumen dan strategi. Okey, kat sini bila kita tahu bab 3, elemen yang penting adalah pengumpulan data. Isu dekat sini macam mana you punya strategi untuk pengumpulan data.
Bagaimana kita nak strategi dan proses pengumpulan data. Biasanya kematangan seorang penyelidik termasuk untuk tesis ni lah, PhD untuk master, orang akan tengok kematangan kita bagaimana strategi kita dan menyusun dan melalui proses dalam pengumpulan data tu. Supaya kita nak menjadikan dia lebih efisien, menjadikan dia lagi praktikal. Dia bersesuaian dengan tempoh masa, bersesuaian dengan bajet, bersesuaian dengan proses, bersesuaian dengan orang kata assumption. Kita dah nyatakan assumption dalam metodologi di peringkat awal. Okey, seterusnya perkara yang saya kurang bincang sebelum ni adalah kesahan dan kebolehpercayaan. Okey, jadi kalau ada beberapa scholar bila dia bincangkan kajian rintis, bila kajian rintis tu bermula dengan kesahan. Kesahan. Jadi nanti you boleh refer balik lah. Ada siri 1 dan kemudian yang Ramadan kita yang metodologi sebelum ni memang saya kurang sentuh pasal kesahan dan kebolehpercayaan. Jadi dia boleh duduk dekat outline tu, dia boleh duduk dekat pilot study. Jadi perkara pertama kita jumpa expert. Jadi sebenarnya itu dah berlaku kajian rintis. Kajian rintis bukanlah semestinya berlaku dekat bahagian reliability yang kita buat. Biasalah kalau kuantitatif dia gunakan small sample, nak buat pilot study gunakan test untuk Cronbach alpha untuk uji kebolehpercayaan. Tapi di sini banyak buku research method bila cerita tentang pilot study bermula first step kesahan itu dah termasuk dalam pilot study. Jadi pilot study mengukur kesahan dan juga kebolehpercayaan. Jangan gaduh, kat sini justify, ada scholar yang memang split kebolehpercayaan itu saja pilot study, ada buku research methodology termasuk kesahan itu juga di bawah pilot study. Okey. Jadi saya tambah juga dari segi satu aspek kat situ, kesahan dan kebolehpercayaan. Dia sebenarnya duduk dekat bawah kesahan tapi kadang-kadang orang pisahkan, iaitu etika penyelidikan. Jadi etika penyelidikan juga duduk bawah kesahan. Okey, masih lagi kesemuanya mementingkan alignment dan ketepatan. Okey, yang terakhir adalah of course bila kita cerita metodologi, dia punya pair metodologi dan analisis. Jadi assumption ataupun andaian dalam analisis tu kena sebutlah. Sebab kita takkan nak cerita masa analisis, takkan nak dalam bahagian chapter 4 analisis dan dapatan, takkan kita nak review analisis. Jadi perkara analisis nak guna apa, bagaimana nak analyse, bagaimana proses nak analyse, nak guna manual ke perisian, semua tu kena cerita dalam bab 3. Jadi di hujung bab 3, kita akan cerita juga berkaitan dengan analisis. Dan seterusnya kajian rintis lah. Kajian rintis kat sini yang macam saya explain tadi kan, jangan confuse. Okey, boleh kajian rintis tu, dalam tu ada kesahan dan kebolehpercayaan, ada yang orang cerita kesahan dan kebolehpercayaan. Kemudian ada satu lagi subtopik kajian rintis. Kajian rintis tu maksudnya yang dia analyze. Analyze maksudnya dia kumpul data dan analyze. Contohlah pilot study dia mengumpul data 30 orang. 30 orang, okey, ni yang biasalah kalau katakan dalam konteks, sebab tu saya panggil dalam kesahan. Ada yang pilot study dia guna 100 sampel. Contoh dia nak buat factor analysis, sebab banyak scholar recommend untuk factor analysis at least ada 100 sampel. Ada yang kata 150, ada yang kata 200. Ada yang kata boleh dah sekarang ni bawah pada 100. Yang itu semua kena justify. Okey, jadi 5 perkara yang penting: reka bentuk, populasi dan persamplan, instrumen dan strategi, kesahan dan kebolehpercayaan, analisis dan kajian rintis merupakan bahagian yang penting. Antara kelima-lima ni harus ada alignment dan harus tepat. Jadi kita tak boleh buat silap. Okey, itu juga yang dihitung oleh penilai. Lagi-lagi kita mengaji PhD dan master, penilai kita orang akademik. Orang akademik yang ilmu yang wajar ada adalah metodologi. Itu membezakan akademia dengan bukan akademia. Jadi metodologi memang tara sikit lah. So memang every single error atau missing yang kita buat memang senang dapat detect lah. Kita tertinggal, kita tak buat, proses kita salah, mana bukti, mana assumption, mana justifikasi, mana assumption, ditanya. So kalau dah ada pun kenapa guna yang ni, kenapa tak guna yang tu, kenapa memilih tu, kenapa tak memilih ini. So everything, decision kena tepat dan setiap keputusan perlu ada assumption. Okay. Jadi saya kongsikan 4 summary kat sini selaku tips juga. Bab metodologi hanya menulis berkaitan. Jangan buat metodologi buat benda lain. Metodologi bukan buat review. Dia akan menulis berkaitan prosedur, protokol, andaian, dan juga andaian proses dalam metodologi. Dia ada juga andaian method dan juga andaian analisis. Bukan untuk buat literature review dah. Tapi ada juga kadang kita jumpa dekat bahagian metodologi tu dia buat review metodologi. Jadi kurang sesuai lah review metodologi tu, sepatutnya duduk di bahagian literature review. Okey, menulis metodologi bukan literature review. Saya kena highlight lagi sebab biasa kadang-kadang untuk first time lah, kalau dia dah tahu dia tak buat dah.
Okay, yang tak tahu kadang-kadang dia fikir apa saja cerita bahagian metodologi dimasuk dekat method termasuk buat review. Jadi menulis metodologi bukan literature review. Perbincangan kajian lepas berkaitan method ditulis dalam literature review. Kalau nak bincang apa method yang banyak orang guna, kenapa method ni ada kelebihan dan manfaat, apa researcher sebelum tu biasanya guna method apa, itu semua kita bincang dekat bab 2. Okey, saya ulang lagi. Kita dah pergi bab 3 tapi perkataan ni saya tak pernah tinggal, iaitu alignment. And alignment literature review yang kita dah bekalkan maklumat. Okey, dalam bab pengenalan, okey, kita ada fokus dan juga analisis ujian keputusan. Jadi maksudnya kehadiran metodologi ni dia melibatkan perkara sebelum dan selepas. Okey, kehadiran metodologi disebabkan literature review. Literature review disebabkan oleh bab pengenalan. Jadi lepas metodologi nak pergi bab analisis. Jadi setiap tu kiri kanan, jadi memang saling berkaitan. Jadi alignment metodologi ni untuk memastikan pengenalan dan literature review tadi telah membina metodologi dan malah metodologi ni sangat bermanfaat dan align dan accurate dengan analisis selepas ini. Okey, bab yang membezakan kematangan penyelidikan adalah di bahagian method ni. Saya ulang kali kedua. Jadi kat sinilah kadang-kadang kita tengok PhD, especially PhD, tengok cara tulis method ni betul, tepat untuk menjawab objektif, lengkap, jelas, tersusun. Jadi bab 3 memang orang tengok. Jadi kita tahu bab 3 bab teknikal, kan? Mungkin kita mengaji PhD baru kita nak start belajar, kan? Okay, kalau buat master tu buat kuali, tiba-tiba PhD kena buat kuanti atau sebaliknya. Ataupun hari tu buat coursework, tiba-tiba buat PhD kena buat research, semua kena explore. Okey, kita kena belajar lah. Explore tu maksudnya meneroka lah untuk mencari ilmu. Jadi bab 3 ni ada macam-macam versi. Ada orang buat bab 3 ni macam buku teks. Okey dah, baguslah buku teks tapi memasukkan perkara yang tak relevan. Iaitu berkaitan dengan method ataupun assumption analisis yang tak dikaji, yang tak menjawab pada objektif kajian. Yang kedua, dia tak pasti. Tulis semua perkara. Jadi tak tahu, dia ingat metodologi ni sebagai review. Metodologi ni adalah sebagai, kita panggil kat sini adalah panduan. Apa saja yang kita nyatakan maksudnya kita kena buat. Dia bukan tulis perkara yang seperti saya cakap tadi, dia prosedur, protokol, andaian, proses, method, analisis. Itu saja yang kena tulis dalam bab 3. Bukan lagi buat review. Okey? Jadi kita pun dah melibatkan 4 sesi untuk bahagian metodologi ni. Okey, untuk siri Ramadan, ikutkan saya seronok cerita bahagian metodologi ni, mungkin ada banyak siri. Tapi cukuplah saya cover 4. Kita ada elemen research design, kemudian kita bincang perbandingan research design dan metodologi sebenarnya. Dia bukan elemen research design dia, metodologi pun saya masuk dalam tu. Dan kemudian kita bincang outline, bab 3, dan hari ni kita nak tengokkan total alignment dan juga tips menulis bab 3 dengan baik. Itu saja perkongsian saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita akan jumpa untuk sesi Ramadan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.